Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa binutqin biharfaini walau fi tanahnuhin li ghairi ta'azzuri qira'atin wajibatin aw nahwihi aw biharfin mufhimin la biyasirin nahwi tanahnuhin li ghalabatin wa kalamin bisahwin aw sabqi lisanin au jahli tahrimihi li qurbi islamin au bu'din anil ulama'i wa bi muftirin wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan wa bi i'tiqadi fardin naflan. Kita nak sambung masih dalam bab perkara yang membatalkan solat. Yang terdekat 3 perbuatan besar berturut-turut, 3 kali berturut-turut. Kita bicara dah apa besar kecil. Seterusnya yang membatalkan solat adalah wabinutqin biharfaini, dan dengan bertutur biharfaini dengan 2 huruf. 2 huruf walaupun tak ada makna, batal solat. Dan 2 huruf tu daripada apa-apa sebutan lafaz keluar pada mulut yang bukan ta'aluk dalam bab solat. Antara kata 2 huruf tu macam mana? Walau fi tanahnuhin, walau kana nutqun biharfain, sekalipun menuturkan dengan 2 huruf itu, tu lau tu ada kana dan isim dia mahzuf. Walau kana nutqu biharfain itu fi tanahnuhin, pada tanahnuh. Apa tanahnuh? Berdahim. Berdahim ada makhraj huruf apa? Ha. Apa kha? Teruk sangat kan? Ha. Satu huruf ada makna, batal. Kalau ha 2 huruf. Ha 2 kan? Ni berapa? 2. Tu tanah noh. 2 huruf batal. Pasal apa? Jadi 2 huruf batal. Jadi 2 kali batal. Tu tanah noh. Itu bahasa kita berdahim. Tapi berdahim ni yang jadi batal di ghairi ta'azzuri qira'atin wajibatin, bagi lain daripada teruzur membacaan yang wajib. Teruzur membaca bacaan yang wajib. Bacaan apa wajib? Fatihah. Bacaan apa wajib? Tahiyat. Bacaan apa wajib? Selawat. Bacaan apa wajib? Bagi salam. Kalau bacaan sunat tak dimaafkan untuk tanahnuh, bahkan tinggalkan je lah. Dan kaedah kita dah belajar, setiap rukun qauli wajib perdengarkan diri kita dengan bacaan tersebut. Wajib perdengarkan. Jadi antara yang dibenarkan untuk kita berdahim situ, kalau ada gangguan suara, untuk meluluskan boleh keluar suara bacaan yang wajib. Kalau nak baca tak boleh, suara tak ada. Memang ada tahap kita kadang kita kesihatan kan dia berubah-ubah juga. Ada waktu yang kadang sampai tak keluar suara langsung. Tak keluar suara. Alhamdulillah rabbil alamin.
Kalau dah keluar suara macam tu, haram dah berdahim. Haram tu pasal dia boleh bawa batal. Kalau berdahim juga untuk bagi suara sedap, batal. Pasal yang wajib adalah keluarkan suara untuk bacaan wajib. Menyaringkan suara sehingga orang dengar adalah sunat. Kepada bacaan, pada solat-solat yang disunat nyaringkan suara. Sembahyang apa nyaring suara? Maghrib, Isyak, Subuh, Jumaat, Sembahyang Raya, Idul Fitri, Adil Adha. Yang tu sembahyang yang sunat nyaringkan dia. Jadi kalau sembahyang Maghrib, kita jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, suara kuat ni. Lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sampai tahap tu suara berdahim, tak boleh. Pasal apa? Boleh baca tak? Qiraah wajibah boleh baca tak? Jadi nak bagi suara sedap tu, suara sedap lain, menyaringkan suara sampai orang lain dengar, tu sunat. Nak bagi sedap lagi di tahap ketiga. Jadi kalau semata-mata nak menyedapkan suara berdahim, batal solat. Jadi yang gatal lah nak berdahim-dahim. Selalu nak berdahim-dahim ni orang nak dia ada ranggi sikit kan. Suara sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak jaga tu. Lagi. Poi ya sembahyang. Ni sembahyang kalau buat bodoh itu. Baik. Li ta'azzuri qira'atin wajibatin au nahwihi, atau seumpamanya seumpama tanah Nuh. Seumpama berdahim. Apa dia? Yang jenis akan keluar huruf. Menguap kalau menguap yang bukan kita nak menguap tapi termenguap. Lain lah. Menguap pun macam-macam pesen. Ada orang menguap tak keluar suara, ada orang menguap keluar suara. Kita cerita ni menguap keluar suara lah. Macam apek menguap macam mana? Apek menguap macam mana? Apek mana tak tahu. Contoh. Selalu memang Cina apek kalau dia menguap tu lah. Untuk bagi keluar suara tu buat apa? Menguap sudah lah. Dobek dia keluar suara. Kalau hingui, yang tu pun hodoh hoba nak buat kan. Ada keluar harfain, batal. Melainkan kalau ghalabah. Apa lagi yang jenis harfain? Selain pada berdahim, ngeluh, sendawa, seduh, itu keluar kawalan lah. Sendawa pun rasanya keluar kawalan. Ada buat apa ni? Ngeluh tengah sembahyang, imam baca panjang sangat. Boleh ngeluh macam. Ya. Itu tak keluar huruf lah kan. Ada orang sembahyang bunyi tu. Geng yang cicak kot. Keturunan cicak men ke apa. Apa cicak men ni? Jadi kalau mengeluh makhraj huruf apa? Mim ni. Ma. Kalau buka memang fathah lah. Tak ada mat tu. Nampak tak kalau dengung? Dengung tu khasyum. Ni dengung kat mulut. Tapi makhraj mim. Kalau satu kan. Mat yang dia. Tempat-tempat yang tu kadang kita cuai jadi huruf apa lagi? Huruf fa. Pasal apa? Tiup. Mayang panas. Nak beri angin tiup kat dada sikit kan. Ataupun ada apa-apa dalam mulut ke apa.
ataupun teknik halau kucing dalam sembahyang. Teknik halau kucing sembahyang. Sekali pun baca ayat Quran, kalau nyata dua huruf atau maksud nak halau kucing, batal. Macam mana? Nak halau kucing macam mana? Surah apa boleh halau kucing? Baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hus. Tak ada lah contoh-contoh kan. Yang ngaji pun ada. Guru buat misal gitu. Lagi apa? Baca surah Al-Qari'ah. Yauma takunul jibalu kal'ihnil fush. Allah boleh halau kucing dalam solat. Fush ada mat, ada shin. Batal solat kan? Pasal apa? Pasal dia niat nak halau kucing. Niat halau kucing tu istilahnya khitab. Betul? Tak adalah rasanya orang buat gitu dah. Tapi kalau buat, batal. Itu nak faham hukum tu. Batuk apa seumpama? Batuk, berdahim, batuk. Batuk kalau dalam solat, batuk yang tak dapat tidak, yang memang kita bukan nak batuk tapi dia batuk. Kalau batuk dalam solat, kita nak batuk, selalu batuk macam mana? Batuk kalau kita tahan jadi mana? Bukan kita nak batuk. Memang tindakan refleksi orang tak nak bagi kat badan kita, sistem macam tu. Bukan itu batuk lain tu. Itu batuk orang miskin. Dia nak dalam sembahyang batuk orang kaya tak apa. Macam mana batuk orang kaya? Orang kaya kalau batuk macam mana? Pandai. Orang miskin macam mana batuk? Kaya pula. Dawa tak? Itu batuk orang miskin, batuk nak apa mana? Batuk orang kaya macam orang kaya tambah depan orang ramai, dia tak batuk yang tu. Macam mana? Excuse me. Itu batuk orang kaya. Batuk orang miskin tak ada. Itu tambah yang duduk pakai 4 lebih jalan tu. Melawak jadi lah tu. Astagfirullah. Kalau batuk macam tu, kaya tak kaya pun dobit dia harfait. Tahu lah. Walau fi tanah nuhin, dia au nahwi, ataupun seumpama tanah nuh. Saya tak biasa minum air mengajuk. Ada orang biasa minum air. Tu batuk orang kaya orang miskin tu. Baik. Au biharfin mufhimin, ataupun boleh batal solat dengan satu huruf yang beri faham. Satu huruf tapi bagi faham. Itu yang kita belajar Sarab. Macam waliya yali, amar dia li. Waqa yaqi, amar dia qi.
wafa yafi. Fi. Fahamlah kita kenapa satu huruf. Macam mana satu huruf boleh bagi faham? Pasal memang bahasa Arab ada fi'il amar yang satu huruf. Di situ ada fi'il dan fa'il. Dia hukum kalam batal. Yang tu dipanggil harfin mufhimin. Itu dalam konteks bahasa Arab. Kalau dalam konteks kita yang bukan bahasa Arab ni, kalau ada apa-apa ke yang kita buat isyarat ataupun memang ada bahasa percakapan masing-masing lah, tengoklah Melayu ke apa ke, yang kita gunakan satu huruf saja untuk mengisyarat dan yang tu istilahnya bercakap sesuatu yang bagi faham, batal. Kalau konteks bahasa Arab, saya boleh faham saya sebut apa tu? Dia sebut ji, shi, di, ro. Dia ada makna fi'il amar itu. Fi'il amar dia menunjukkan ada khitab dan fa'il. Fa'il dia dhamir mustatir, takdiruhu anta. Jadi ada fi'il dan fa'il, batal walaupun satu huruf. Kalau dua huruf lagilah batal. Satu huruf dah beri faham, dah cukup untuk batal. Satu, kalau kita faham tu, kalau dua huruf boleh batal, sebut subhanallah misalnya. Nak sembahyang sebut subhanallah. Pasal apa? Pasal nak bercakap. Pasal kita nak tegur imam, kan? Nak tegur imam. Masuk tegur batal lah. Pasal tegur tu istilahnya kalamu amdin. Cuma kitab kita ni disebut binutkin biharfain. Disebut nutkin biharfain ni, bahasa lain dalam kitab disebut kalamu amdin, sengaja bercakap. Dan bila dipanggil kalamu amdin, yang kalam ajnabi, yang tu batal. Ajnabi ni bila? Bila kita sebut perkataan yang bukan berkaitan bab solat dan bukan atas wajah doa, tasbih ataupun zikir, buka atas wajah tu. Bahkan walaupun sebut tasbih, zikir, ayat Quran sekalipun, tapi maksud khitab, batal. Khitab tu maksudnya nak bercakap dengan orang. Nak bercakap dengan orang. Orang bagi salam dalam sembahyang, assalamualaikum, boleh jawab? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, batal solat. Pasal apa? Jawab salam, itu hukum bercakap dengan orang. Orang bersin, asyum, alhamdulillah, batal tak? Tak, pasal bukan bercakap dengan orang. Kita duduk sebelah, kan bagus kan, pandai kan? Alhamdulillah, jawab apa? Yarhamukallah, batal salat. Pasal apa batal? Yarhamuka, khitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kau, batal. Subhanallah, imam silap naik atas, subhanallah. Pasal apa sebut subhanallah? Nak tegur tapi subhanallah. Subhanallah tu maksudnya imam silap, maksud dia macam tu, batal. Kalau maksud tegur, melainkan kalau tegur dan zikir. Tegur dan zikir macam mana nak buat? Masa saya pernah sebut itu, macam mana jadi zikir? Belajarlah tauhid. Allah lupa tak? Itu siapa yang lupa? Imam lupa. Bila imam lupa je, tanzih ke Allah daripada sifat lupa. Lupa je, subhanallah. Apa maksud subhanallah? Allah tak lupa. Imam lupa tu, subhanallah. Allah tak lupa. Boleh faham saya cakap apa? Faham kita tu hati-hati tu. Subhanallah, Allah tak lupa. Imam perasaan tegur dia. Ini pasal kita bukan tegur imam. Kita sembahyang dalam tauhid. Dengan tauhid Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Tanzih Allah Ta'ala daripada ada sifat kekurangan. Antaranya lupa. Lupa je imam, subhanallah. Siapa? Allah tak lupa. Imam perasaan tegur dia. Ini pasal dia lupa lagi. Subhanallah. Siapa? Hadir hati. Allah takkan ada sifat lupa. Itulah maksud dan itulah kaifiat menegur orang dalam solat. Satu, bagi salam, jawab salam dalam solat batal. Doa yarhamukallah bila orang bersin batal. Kalau tak nak batal macam ni, yarhamuhullah.
Kenapa yarhamuhu tak batal? Pasal dia bukan khitab. Batal tu khitab. Apa maksud yarhamuhu? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat akan dia. Bukan kau, bukan awak. Kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal solat. Waalaikumsalam. Batal. Salam. Apa maksud salam? Sejahtera datang kau. Jawab salam. Maksud nak bercakap dengan orang. Batal. Pasal khitab juga. Walaupun guna salam. Baik. La biyasiri nahwi tanahnuhin li ghalabatin illa la tabtulus salatu. Tak batallah solat biyasiri nahwi tanahnuhin, dengan yasir, apa nak sebut, ringan ataupun sedikit, seumpama berdehem tapi terlalu ringan, terlalu sedikit, sampai sedikit tu dobit macam mana, yasir tu sekira-kira tak nyata huruf. Kalau yasir tak nyata huruf, boleh, tu pun li ghalabatin, kerana ghalabah. Apa maksud ghalabah? Asal makna terjemah kena termenang. Apa makna termenang sini? Gagah maksudnya. Tak, luar kawalan lah. Nak berdehem juga, gatal nak tekak ke apa. Semayang ni baik batuk, nak berdehem, menguap, kalau boleh tahan, jangan layan dan lepaskan. Yang tu nama dia sengaja. Tu nama dia sengaja. Tu nama dia sengaja. Batuk tu sepatutnya nak batuk macam mana kalau contoh batuk tak? Itu batuk sengaja tu. Batuk yang ghalabah, kita nak batuk tapi kita tahan batuk. Faham saya buat apa ni? Nak batuk tu kita bukan lepaskan batuk, tapi tahan batuk tu. Kalau kita bukan nak batuk, dia terbatuk pun kita tahan batuk tu, kalau boleh jangan batuk. Itu maksudnya ghalabah. Yasir macam tu tak betul. Tapi kalau batuk, tu saya sebut ni, kalau batuk orang miskin macam tadi tu, tu habis. Nak kena minum air lagi ke? Siap. Yasir nahwi tanahnuhin dia ghalabah. Wa kalamin. Jadi termasuk dalam ghalabah tu berdehem, batuk, menguap, bersin. Bersin pun ada bersin macam-macam bersin. Bersin macam mana? Bunyi macam mana bersin? Bersin bunyi macam mana? Hashim. Hashim. Memang ada orang musim macam tu. Tak tahulah dia minat Hashim mana tu. Tapi memang ada orang musim tu. Ada orang yang ada orang macam tu je. Kalau atas ghalabah, memang bersin selalunya ghalabah lah. Dia bukan kita buat neri. Macam mana pun tahan lah. Jangan memang selalu duk Hashim juga kan. Jadi tahan lah, walaupun selalu Hashim. Contoh macam mana? Dia tak jadi macam mana selalu tu. Pasal dia tahan. Menguap pun sama, selalu menguap. Semayang takkan menguap itu. Macam mana? Tahan lah. Baik. Wa kalamin bisahwin, ataupun antara yang dia tak batal adalah kalamin, bercakap tapi bisahwin. Halat kauni, kalam yang kainin bisahwin. Jadi nak kalam yang kainin bisahwin adalah kalam itu dengan keadaan lupa. Kita lupa bahasanya kita duduk dalam solat. Pernah berlaku Rasulullah, kalau kita belajar hadis berkenaan bab Rasulullah bercakap, dia bagi salam, dia bukan qasar sembahyang di Madinah, ada kata sembahyang asar, sembahyang zuhur, 2 rakaat dia bagi salam. Dia bagi salam,
Faham tu macam dia dah habis sembahyang lah, tapi sebenarnya dia sembahyang 2 rakaat, tapi bukan qasar. Sahabat tanyalah, aqasarta am nasita ya Rasulullah? Sahabat bertanya tu nama Zilyadain, masyhur hadis tu. Adakah kamu qasar ke kamu lupa ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Kullu zalika lam yakun. Kullu zalik lam yakun. Itu termasuk dalam kalam yasir. Setengah dobit kitab kalam yasir macam mana? Jangan lebih daripada 6 patah perkataan. 6 patah perkataan. Apa saya nak sebut tadi? Kalam yasir. Jadi Rasulullah bila dia jawab macam tu, dia terus pergi ke depan, sambung balik solat dia 2 rakaat lagi. Lepas tu yang ada hukum sujud sahwi tu. Pasal tu lah kejadian sujud sahwi yang berlaku kat Rasulullah. Asal nak sebut kalam tu. Jadi bercakap yang tu sikit, yang tu pun ada faslun yasir, perceraian yang terlalu pendek antara bagi salam yang dalam keadaan terlupa, lepas tu bercakap pula dalam keadaan lupa dalam solat. Lepas tu masuk balik sembahyang, sah untuk boleh sembahyang semula. Kalau tidak, nak sembahyang semula maksudnya nak sambung sembahyang tu. Kalau tidak, kena sembahyang lain. Lagi contoh bercakap lupa ni macam mana? Macam saya beri contoh selalu sembahyang atas kenderaan tu lah. Kan? Kita sembahyang atas kenderaan, Allahu Akbar. Lali pula, ngantuk ke apa kan? Kawan bertengok, ni jalan simpang mana ni? Masuk kanan. Padahal duduk dalam solat tau. Tempat-tempat tu lah nak jadi. Saya sebut kat saya, apa saya jadi dah tu. Itu saya sebut tu kan. Kita duduk sembahyang kat tengah atas kenderaan. Jadi orang tanya tu masa kita sedar kita tak bercakap Tapi bila kita tak sedar kita bercakap. Kita pula sembahyang pula duk ngamun, ngantuk ke apa. Aku ni dalam sembahyang ke dalam sembahyang. Tu orang tanya pula. Jauh lagi ke? 5 kilometer ke? Sekejap. Kalami sahwin, tak betul. Au sabqi lisan, ataupun telajak lidah. Sabqi telajak, lisan lidah. Telajak lidah. Apa maksud telajak lidah? Dia tak nak cakap tapi cakap. Apa nak ni contoh telajak lidah ni? Terkejut. Kucing lalu ke? Maya ni Allahu Akbar. Maya. Oh mak kau. Oh mak kau. Saja-saja betul Itu termasuk dalam latah. Latah ni sabqi lisan. Dia termasuk dalam kategori sabqi lisan. Telajak mulut. Bukan nak bercakap tapi terbercakap. Oh, mak kau ke apa adik-adik ya. Tak pun tengah sembahyang ni angin tiup ke apa? Jatuh zing kat luar. Pang! Macam mana? Kalau sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, tak apa Sebut tak apa benda Oh mak kau datang. Tak apa benda lain-lain untuk saya duk ajar. Dan untuk sahaja sebut boleh-boleh. Sebutlah Allah. Okey. Ini sebut mak kau. Habis semua. Private part pun habis sebut. Memang orang suka, ada suka sebut tu. Private part. Tak faham surah. Jahli tahrimi. Kalam misawin sabki lisan au jahli tahrimi, ataupun jahil haramnya ia kalam. Dia tak tahu bahawasanya bercakap tak boleh dalam solat. Ada orang bodoh macam tu. Untuk masalah dia tak tahu, dia jahil bercakap tu adalah haram li qurbi islamin, kerana dekat dengan Islam. Apa maksud qurbi Islam? Baru masuk Islam, mu'allaf. Kalau dah 40 tahun masuk Islam, teratau punya. Saya ingat dalam sembahyang boleh cakap juga. Tak jadi tu. 40 tahun dah mu'allaf lah. Tambah pula orang Pening Utaran ala rekanya kan. Apa? Tak tahu pula aku. Saya ada ingat ke tak batal sembahyang. Rupanya batal nak. Batal nala rekanya Pening Melayu. Umur 80 lah. Ingat ke boleh bercakap, ingat ke tak apa. Yang buat bodoh itu. Jadi jahil haram, maaf kalau kurbi Islam satu, atau bu'din anil ulama, jauh daripada ulama.
Dobit kita ni siapa ulama ni? Masuk ulama ni orang yang tak tahu hukum bab solat. Bab solat. Masuk orang Islam memang jadi asli. Asli memang asli sungguh. Dan tak ada orang mau main ajar dia bab sembahyang lanjutan lebih daripada apa yang mula-mula masuk Islam dulu. Masuk pun sebulan sekali, banyak benda lah yang dia tak belajar. Dia din anil ulama. Memang tak ada orang tahu hukum solat tu. Benda tu pula sulit pula bab-bab macam ni. Tak betul. Jadi sengaja. Dan kita bagi contoh itu sembahyang orang asli kan. Sembahyang betul nampak tikus lalu. Tikus. Kata apa? Tak boleh cakap dalam sembahyang. Jadi tak boleh cakap dalam sembahyang, dia tahu tak boleh cakap tapi dia cakap. Yang tu batal kan. Nasib baik saya tak cakap. Kan ada kita cerita tu kan. Nasib baik saya tak cakap. Maksudnya dia tahu tak boleh bercakap tapi dia bercakap. Dia tak tahu yang tu bercakap. Batal. Siap. Wa bi muftirin, dan batal juga solat bi muftirin dengan muftir. Apa muftir? Perkara yang boleh membatalkan puasa. Perkara yang boleh membatalkan puasa, dia membatalkan solat. Pasal apa? Tak mana batal puasa ni? Antara batal puasa apa? Makan. Antara batal puasa apa? Minum. Apa maksudnya? Batal solat dengan makan dan minum. Makan macam mana? Minum macam mana? Apa-apa yang nama makan dan minum. Kalau bab puasa kita terasa ada sisa makanan dalam mulut. Untuk rasa masin saja. Batal tak puasa? Batal tak? Batal. Batal. Batal tak batal? Pasal apa batal? Bukan kenyang. Nak batal bukan nanti kenyang. Macam Encik B faham tu. Dia kata kuat telinga tak batal masa tak kenyang. Bodoh, bukan masalah kenyang. Bodoh terus. Memang bodoh. Bukan isu dia kenyang. Isu dia batal masuk dalam rongga kan. Apa nak sebut. Jadi bila terasa masin dia bercampur dengan air liur, tak kenal macam mana. Memang bercampur dengan air liur tu. Memang berasa masin. Pasal lubang gigi berlubang, bila benda tu tercabut daripada gigi ataupun celah gigi tu terbuka ke apa, masin tu akan terasa masin ke manis ke tak kira lah apa benda tu, ataupun rasa ubat gigi. Kita kumur tu tak bersih mana. Antara gusi dengan pipi ni, dia ada terselit ubat gigi macam mana dah. Habis-habis cuci mulut tu nak sembahyang subuh macam mana? Duduk dalam tak sembahyang lagi ni kan. Contoh, kita bukan cerita sembahyang lagi, kita cerita tak sembahyang lagi ni. Cerita nak batal puasa tu. Duk rasa manis ubat gigi. Macam, betul? Lepas tu telan, batal. Telan. Betul? Kalau berasa macam tu macam mana? Kalau puasa wajib luah, komo. Kalau dia memang campur dengan mulut, wajib komo, goroh-goroh kan dia. Goroh-goroh tu, goroh-goroh. Masuk air, itu kaedah cuci mulut. Sebab mulut kita ni bila dia menajis, khasnya menajis tu dia akan sampai hukum mulut dan seluruh bahagian makhraj mulut sampai huruf ha. Jadi takkan boleh hukum cuci melainkan masukkan air, goroh-goroh kan dia. Keluar kan? Kalau dalam solat tak bolehlah nak goroh-goroh ke mana? Kalau ludah pun masih mulut ada hukum benda mutaghayyir dalam mulut. Jadi tak boleh telan. Rasa tu telan. Kalau rasa masin, air liur tak boleh telan. Kalau tak rasa masin, manis atau seumpamanya, tapi ada apa? Floss, urat-urat daging ke ayam ke arnab ke selah mulut kan. Tak apa rasa kucai, sawo kucai. Betul? Jumpa dah. Macam mana? Keluar kan? Telan, batal. Apa yang batal dalam buat puasa? Sambung? Batal buat solat. Itu dia kata bimuftirin. Senang yang dia sebut. Faham buat puasa? Fahamlah kita buat solat. Boleh? Lagi apa batal dalam buat solat? Muntah. Muntah batal. Dalam sembahyang, macam mana?
taklah itu memang habis putih semayang. Tapi ataupun sendawa macam puasa, kalau puasa dulu. Puasa ni makan kenyang sangat masa sahur, lepas tu blum. Ya, naik pedas, rasa pedas, rasa sambal lagi kat sini. Ada kala sambal pula, macam mana? Tu hukum muntah tu. Muntah sengaja batal puasa. Tapi bila makanan naik mulut, telan balik, hukum makan minum batal. Batal. Cuma kalau buat puasa, ikomo kalau jadi macam tu. Kalau buat semayang, tengah semayang tu rokok, tunduk lah kan, benda keluar, macam mana? Batal solat. Pasal apa? Dalam perut keluar, nama dia najis, mulut muntah najis kau. Batal. Suci ya. Batal juga tu. Baik. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan juga batal solat dengan tambahkan rukun fi'li amdan, halata kauni musalli ni amdan ay amidan, sengaja. Tambahkan rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li. Tambahkan rokok, tambahkan sujud dengan sengaja. Jadi faham benda tu, kalau tak sengaja, lupa, tak ingat, tu yang 3-4, ambil 3, 4 tu ragu, naik jatuh lagi. Walaupun ternyata dia rukun kelima, tak ada masalah. Tambah tu pasal kita bukan sengaja nak naik yang kelima. Bahkan sampai sudah tak perasan dia kelima, memang tak ada masalah. Jadi yang tu bukan amdan, yang tu pasal sahwan, syakkan, pasal lupa, ragu. Yang tu tak membatalkan solat. Cuma bila sengaja dia batal, tak sengaja dia tak batal. Ada tuntut sujud sahwi. Itu yang ada pelajaran lepas dengan bahasa macam tu. Yang bahasa dia ma yubtilu amduhu la huwa. Kita jumpa itu. Satu bahasa kitab dia pendek padat. Siap? Mudahnya tu insya-Allah. Jadi kalau sujud misalnya, sujud aku ni sujud sekali ke 2 kali? Sujud ke 2 kali? Sekali ke 2 kali? Sekali je lah. Duduk antara sujud, sekali lagi. Dah sujud tu pun, macam mana? Aku sujud sekali ke sujud 2 kali? Sujud 2 kali, sujud 2 kali. Duduk antara sujud, sujud lagi. Duduk sujud tu pun, sujud sekali ke sujud 2 kali? Sujud sekali ke sujud 2 kali? Duduk antara sujud, sujud sekali lagi. Walaupun jadi 7 kali sujud. Boleh ke jadi gitu? Ada tempat, ada keadaan dia akan jadi gitu. Bila ni? Ngantuk, tak sihat, sakit, nyanyuk, pelupa, lost memory, accident, macam-macam buat. Satu, jaga kepala elok-elok. Sebab kepala antara tempat-tempat yang menyebabkan hilang ingatan. Dan memang kita dilarang untuk pukul, tampar muka, kan? Macam apa? Muka ni tempat sensitif. Otak, mata, saraf-saraf penting semua duduk sini. Jadi jaga kepala elok-elok. Antara nak jaga kepala macam mana? Pakailah serban. Jatuh motor ke serban? Macam mana? Ada protection sini. Nak jadi pecah kepala tak? Itu lain hal kan? Tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu lah kita buat. Dan jangan belajar, ajar, nampak orang ni sekeh pula. Sekeh kepala kau, kedepuk sekali. Tak, jangan ajar. Katok-katok kepala dia, tengok mata dia jadi. Kau bayar diat. Kalau mata macam ni, boleh tengok, katalah 30 meter boleh baca. Contoh kan. Bila katok kepala, sekeh kepala tu, 15 meter boleh baca. Yang ni kena bayar diat 25 ekor unta, yang ni kena bayar diat 25 ekor unta. Kalau 12 mata. Kalau katok-katok buta 12 mata, macam mana? 100 ekor unta kena bayar. Hukum macam bunuh orang. Kena bayar diat. Kalau sepak tu yang tu, pekak pun pekak, buta pun buta, bau pun hilang. 300 ekor unta kena bayar. Itu belajar bab jenayah dalam Islam. Satu, jangan main-main main kepala ni. Jaga main kepala apa-apa adik-adik tu. Kalau nak bergurau pun bagi bergurau yang cerdik. Saya cakap sini kan itu kata jangan bergurau yang gurau bahaya. Gurau, tengok gurau, jangan bergurau bahaya. Orang nak duduk kursi, macam mana? Dia nak duduk, dia tarik kursi bagi dia jatuh. Kita pun jangan.
Dia duduk tu kedepak, patah tulang belakang, lumpuh kaki dua, 100 kaunter. Ambil kau. Main, jangan main tu. Kita nampak bergurau tu bersaja, tapi dia bakal merosakkan masa depan orang tu pasal lumpuh seumur hidup. Ya kan? Amin. Satu kita nak bertindak apa-apa kena matang, jangan buat macam orang budak-budak bodoh. Baik. Itu dengan kawan, dengan binatang pun serupa. Ambil arnab lambung. Apa? Kelepuk jatuh, macam mana? Seekor, bayar. Timbang tak berapa kilo? Sekilo 38 je. Timbang. Tambah pula hak ibu. Seekor 500. 500 kau bayar seekor. Nasib kau. Kau lambung apa kau? Jatuh-jatuh tanah, anak tu sewel. Baik. Wa bi'tiqadi fardin naflan. Dan batal juga solat dengan i'tiqadkan fardu tu sunat. Satu antara syarat nak bagi sah sembahyang mesti kenal rukun dan sunat. Mana rukun solat, mana sunat dalam solat. Mesti kenal. Jangan salah yang fardu hukum sunat. Fardu dihukum sunat batal. Tak sah sembahyang. Kalau umur 80 kita tanya, pakcik nak test power boleh tak? Apa hukum rukuk? Rukun dia. Baca subhana rabbiyal azim macam mana? Rukun dia, tak baca tak sah sembahyang tu. Sunat dia kata wajib, tak apa. Pakcik tak baca lagi, tinggal baca subhana rabbiyal azim masa rukuk. Steady baca ni. Kalau tinggal macam mana pakcik? Tinggal tu menyalahi sunnah Nabi. Batal sembahyang, bid'ah. Powernya ustaz pakcik tu. Tapi ada pengaruh Wahabi tu nak kaya tu. Tapi bagus tak sembahyang dia? Pasal apa bagus? Yang sunat dia kata wajib, bagus. Tapi jangan hak wajib dia kata sunat. Dikata tu maksudnya i'tiqad. Fatihah ni tak baca, tak apa. Baca surah-surah lain pun boleh. Padahal kau mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Batal solat. Tak sah solat. Kalau sebelum ni buat perangai itu tak sah solat. Tak ada mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ada bismillah tak dalam Fatihah? Tak baca tak apa. Sunat aja. Ribu khilaf. Kau mazhab apa? Syafi'i. Khilaf pula khotak kau. Dalam mazhab Syafi'i khilaf apa? Mazhab Syafi'i wajib, rukun dalam bab solat. Mazhab lain tak apalah ada khilaf, tapi dalam Syafi'i apa pula khilaf? Wajib baca. Dia salah satu daripada ayat Fatihah. Siap, lebih kurang itu. Jadi jangan jadi bodoh dan i'tiqad benda yang fardu tu sunat. Satu, bodoh ni bahaya dalam bab ni. Pasal apa? Bodoh yang fardu ni i'tiqad sunat, batal solat. Kalau nisbah dah buat lama, tak sah solat. Bagus macam mana? Hak sunat pun kata wajib. Steady. Steady dari sudut sembahyang terpelihara. Satu kalau kita perhati, itu pun saya ada sebut kat saya. Kadang-kadang bagus lagi kita punya wuduk dan solat waktu dalam keadaan masa kanak-kanak dulu. Pasal apa? Kita tak diajar pun mana rukun, mana sunat. Semua diajar baca. Doa kita, sembahyang tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Baca semua. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Baca semua. Satu pun tak tinggal. Tapi bila mengaji cerdik sikit macam mana? Doa kita tak baca. Surah tak baca. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la. Rabbi fili, apa pun tak baca dah, baca rukun aja siapa? Sunat. Satu kena baca jadi budak-budak bagus. Pasal apa? Yang fardu tu, yang sunat dia i'tiqad fardu. Nak jadi tu tang perubahan tu. Tengok yang fardu tu dia i'tiqad sunat. Tu naya. Tu bahaya bodoh kat situ. Siap. Wa nuniba li munfaridin ra'a jama'atan an yaqliba fardahu naflan wa yusallima min rakatain. Dikit hukum bab ni dia nak sebut ni masalah niat. Ada niat batalkan solat, batal. Ta'liq batal, nak batal solat, batal.
Tapi kalau niat macam ni tak ada masalah. Contoh. Wa nudiba disunatkan li munfaridin, munfarid. Apa munfarid? Munfarid orang yang sembahyang seorang diri. Belajar kena, walaupun budak-budak tak kerti bahasa Arab apa, ada pen, ada tulis, tengok kalimah, belajar tengok kalimah. Jangan duk tengok langit bumi. Bukan dapat apa. Tengok kalimah apa benda tu. Munfarid. Apa makna munfarid? Nak berbaris ke apa ke? Apa makna munfarid? Orang yang sembahyang seorang diri. Sunat bagi orang sembahyang diri seorang diri. Lepas tu munfarid ni apa jadi kat dia? Ra'a, naat tu, jumlah tu jadi naat munfarid. Munfarid ni yang melihat jamaatan akan satu jemaah. Dia nampak satu jemaah. Maksudnya sembahyang zuhur, mari tengok tak ada orang. Covid. Tak ada orang pun. Azan tak ada siapa. Dia pun tunggu punya lama, tak ada siapa nak sembahyang jemaah. Macam mana? Allahu Akbar, sembahyang lah. Tengah sembahyang, tengok ada orang nak berhenti kereta, sembahyang jemaah. Hai tunggu. Allahu Akbar. Sembahyang seorang satu, jemaah 27. Apa nak buat? Sunat kalau kita duduk sembahyang seorang, lepas tu datang berjemaah, ada orang main jemaah, ay yaqliba, bahawa dia menukar ia munfarid ni, fardahu, tukarkan fardu dia naflan, jadi sembahyang sunat. Jadi asalnya dia sembahyang usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Dalam sembahyang tu niat macam mana? Contoh lafaz macam mana? Tapi tak berlafaz apa, pasal niat qalbi ya. Aku nak jadikan fardu zuhur ni sunat mutlak. Tak sebut mutlak tak apa, sunat Allah Taala. Sunat tu maksudnya sunat mutlak. Jadi buat apa? Tukarkan fardu tu, status fardu kepada status sunat. Apa kaedah dia? Niatlah. Aku jadikan sembahyang fardu ni sunat. Lepas tu buat apa? Wa yusallima min rakatain, dan dia bagi salam daripada 2 rakaat. Kalau dah buat satu je lagi, bagi salam, lepas tu ikut jemaah yang ada. Dapat penuh baguslah. Kalau dapat 2 pun 2 lah. Dapat 1 pun 1 lah. Pasal apa? Walaupun dapat 1, masih pahala dia, ganjaran dia lebih besar daripada sembahyang seorang. Yang tadi, yang kita dah sembahyang ni, hukum dia, kita dah sembahyang fardu, pasal apa dia suruh tukar sembahyang sunat? Pasal kalau dah niat sembahyang fardu, ya, ibadat fardu, haram batalkan dia. Solat fardu, sembahyang fardu, puasa fardu, haji fardu, umrah. Cuma buat umrah kalau ikut tak syarat fardu ataupun sunat. Sengaja batalkan dia, berdosa besar. Jadi sembahyang dah sembahyang fardu, tapi sembahyang seorang, macam mana nak buat? Berdosa besar kalau kita batalkan dia kerana nak kejar fadilat sembahyang berjemaah. Untuk apa kaedah dia? Tukarkan sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Lepas tu bagi salam 2 rakaat salam. Bahkan ada pendapat ulama kita, antara Syekh Bulqini, dia kata dalam mazhab Syafi'i, Syekh Bulqini masih dalam mazhab Syafi'i. Kalau tengok dalam kitab-kitab dia sebut, dia kata boleh dengan kita bagi salam 1 rakaat. 1 rakaat je. Maksudnya baru takbir ni, itu orang sembahyang fardu. Macam mana? Niat aku jadikan sembahyang sunat, lepas tu rokok, i'tidal, baca tahiyat, bagi salam 1 rakaat. Mutu ikut jemaah yang ada. Dari segi boleh yang macam ni. Mula sembahyang fardu, tukar aku nak jadikan sembahyang sunat. Dah tukar sunat, batalkan solat. Ikut jemaah. Fardu batalkan tak boleh. Tapi ulama kita tak ajar suruh batal tu. Macam mana? Tukarkan fardu pada sunat, lepas tu bagi buat 2 rakaat. Kalau dah 3, teruskan je lah, tak payah tukarlah sunat. Sembayanglah jemaah tu bagi, sembayanglah seorang tu bagi habis, lepas tu ulang sekali lagi dengan jemaah yang ada sebagai ulangan. Aku sembayang pada zuhur 4 rakaat ikut imam, tadi seorang ikut imam kerana Allah Taala, supaya dapat juga fadilat berjemaah. Boleh ke buat gitu? Boleh. Memang disunatkan kita muadah solat yang asal kita sembahyang seorang, lepas tu nak dapatkan fadilat berjemaah, kita sembahyang sekali lagi untuk dapat fadilat berjemaah. Sunat ulang 2 kali solat kalau nak mendapatkan berjemaah. Boleh ya macam tu? Saya dah sebut beberapa pilihan kan.
Satu antara kaedah ulang ni macam mana? Contoh, kita sembahyang kat masjid, orang lelaki lah contoh ni. Untuk balik rumah, tengok mak kita tak sembahyang lagi. Mak dah sembahyang belum? Umi dah sembahyang belum Umi? Belum. Umi kita sembahyang jemaah lah Umi. Saya nak jadi imam, Umi jadi makmum. Eloklah tu. Abang kau tak ada. Kau dah besar, muncullah boleh jadi imam. Boleh? Boleh? Anak kalau dapat macam ni, mak mesti senyum je. Bertuah anak aku. Balik jadi imam. Umi saya jadi imam. Umi nak belakang. Jangan Umi jadi imam, saya jadi makmum. Tu pelak. Pelak. Boleh ke sembahyang 2 kali? Tadi dah sembahyang fardu, ni sembahyang fardu sekali lagi. Boleh. Pasal apa? Nak membantu mak kita yang sembahyang seorang supaya dia dapat berjemaah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Masyhur sebut ulama bahas dalam bab hukum ni. Boleh ulang? Boleh. Jadi niat apa? Niat zuhur gatlah, niat fardu gatlah. Cuma hukum melaksanakan dia sunat. Tapi niat tetap usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi taala. Itu contoh mak. Kalau bini ya. Sembahyang berjemaah, balik orang rumah tak sembahyang lagi. Macam mana? Ling dah sembahyang belum? Ling tu dah ling lah, bukan ling tu clean. Ling. Have you prayed or not? I'm not yet. Quite busy just now. I'm cooking. We pray together. I'm really your imam. Alhamdulillah. Boleh dapat jemaah. Thank you my husband. Don't mention it. La ba'sa. La syukra 'ala al-wajib. Tak faham surah. Itu boleh buat itu. Boleh. Jangan buat macam ni. Jemaah ada kat masjid tak pergi, buat apa? Nak bersembahyang berjemaah dengan anak dan isteri. Tak diajar kita macam tu. Melainkan kat sana nak 2 dos. Sini tak ada dos, sembahyang kat rumah. Sana sembahyang jarak-jarak. Ni sembahyang rapat. Bagus sembahyang rapat ni. Tinggal sembahyang rumah. Tukarlah undang-undang tu kan. Apa masalahnya? Main bola wilayah Johor boleh duduk satu stadium. Duduk sebelah-sebelah pula tu. Syak kibar bendera ni. Relax, tak ada apa-apa pun. Sembahyang ya konon duduk jauh-jauh. Coronavirus duduk itikaf dalam masjid banyak sangat kot. Sikitlah ayat-ayat gitu. Dah berubah hukum macam-macam dah. Ubahlah sikit. Tak peranan langsung. Itu saya kata mufti ni tak berperanan sebagai mufti. Mufti agama pun tak memang mereka ni pun bukan bertugas sebagai nak mengeluarkan hukum apa yang berlaku di sekeliling kan. Dapat arahan baru bertindak. Kalau sengaja pandai-pandai buat keputusan macam mana? Saya silap, dibuang lagi, dia netik orang lain. Pasal apa? Pasal tak mengikut arahan. Mufti sekarang, mufti itu mufti tu. Apa dia? Dia bukan untuk dia gunakan kuasa dia untuk dia nak bercakap, untuk mengeluarkan hukum hakam halal haram ke apa ke, boleh tak boleh ke. Bahkan dia akan jadi petugas kerajaan untuk mengeluarkan ungkapan hukum hakam supaya rakyat menghormati hukum hakam itu pasal keluar daripada jabatan mufti. Sedangkan arahan tu keluar daripada kerajaan. Kau pandai-pandai yang cari dalil. Aku nak dengar keputusan macam ni. Ni selalunya mufti-mufti dan menteri-menteri agama zaman lah ni. Semua macam tu. Dia orang takkan bercakap di atas pihak dia sendiri. Kalau tak percaya tengok. Biasa tak mufti cakap arak ni haram. Ada? Tutup gila arak. Siapa bisa dengar? Ingat? Saya tak bisa dengar. Kalau arak haram pun dia cakap kita sembang 2 orang boleh. Keluar kenyataan rasmi. Tutup gila arak. Boleh tak? Dekat mufti keluar tak kenyataan macam tu? Ya. Taubat tak keluar. Taubat tak keluar kenyataan tu. Kalau keluar macam mana? Hari ni mufti. Hari ni lantik dia mufti. Keluar kenyataan hari ni. Esok resign. Esok kena berhenti. Tukar orang lain. Pasal memang macam tu. Menteri-menteri agama, mufti-mufti, istilahnya pegawai-pegawai kerajaan macam ni, semua ditugaskan untuk merealisasikan hasrat kerajaan. Dia bukan nak merealisasikan hasrat Allah Ta'ala, hasrat Rasul. Wafi bahasa itu. Marah sikit sebut macam ni tambah geng-geng mufti marah dia bang. Pasal Satu tutup guru lama dulu dia tak nak jadi mufti.
Geng-geng sekarang macam mana? Gedik-gedik nak jadi mufti. Antara syarat jadi mufti apa? PhD. Gedik-gedik ambil PhD. Ambil PhD pasal apa? Pasal nak jadi mufti. Ambil PhD pasal apa? Pasal lesen besar, dengan tu macam dia ada authority. Tutup guru tu tak pasal. Apa dia tahu, dia cakap, dia tak kerti, dia diam. Baik, selesai situ. Faslun yusannu. Azan wa iqamah. Okey, buat azan iqamah pula ni. Ada soal? Macam mana? Bagi salam pada rakaat ketiga, tak betul lah. Lagi pun rugi lah, dah nak habis lah. Baik sembahyang bagi habis, lagi yang tu dapat sembahyang fardu yang sembahyang seorang, yang ni ulang sembahyang dalam keadaan berjemaah. Ya, bagi salam ni maksudnya baru sembahyang ataupun baru sembahyang satu rakaat. Barulah sembahyang 2 rakaat. Kalau salah sembahyang 3, takkan nak bagi salam 2 rakaat, takkan nak undur balik. Perhabis ya. Itulah. Ya. Ya. Lagi? Bagi salam tu betul. Lagi salah faham lah kan. Bagi salam tu maksudnya kita sembahyang satu rakaat. Untuk ada berjemaah datang. Untuk aku nak jadikan sembahyang fardu ni sunat. Untuk buat macam mana? Rokok, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, sujud kali kedua, duduk baca tahiyat. Atau Syekh Murkini dia kata boleh satu rakaat tu. Untuk bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut jemaah. Itu maksud bagi salam tu. Bukan macam ni. Sembahyang, itu jemaah datang. Macam mana? Aku jadikan sembahyang fardu ni sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan faham bodoh gitu. Kalau tersilap faham betul kan? Pasal bahasa kitab tu bukan macam tu. Contoh saya sebut pun saya tak sebut macam tu kan. Jangan faham macam tu. Tapi ada orang luar benda tak kena gaya, dia faham macam tu. Jaga, jangan hati-hati faham dengan fahaman salah macam tu. Lagi. Kalau memang antara kaedah yang boleh istilahnya kita tambihkan dia, boleh. Memang tinggal tayat awal, tinggal kunut kan, subhanallah, boleh. Walaupun bukan naik rakaat kelima kan, boleh, boleh, boleh. Maf'ul bagi domain i'tiqad huwa musalli. Naflan tu maf'ul. Bi'tiqadi fardin bi'tiqadi musalli fardan asalnya lah. Itu dapat pada maf'ul. Untuk ada maf'ul sani bagi i'tiqadi fardin naflan. Maksudnya i'tiqad musalli akan fardu akan naflan. Maksudnya dua maf'ul tu. Cuma di idofat yang tu dia ada uslub lain lah. Tapi naflan tu maf'ul bagi i'tiqad. Nama mustatir huwa. Lagi? Tak lalu tu. Kalau dia belajar tapi dia tak lalu lagi, tengok dia duduk kat mana. Ngaji kat pondok ah. Duduk kat pondok ah. Duduk kat pondok no excuse pasal pondok tempat mengaji. Macam mana orang reti yang tak reti walaupun hamba mengaji. Atau bodin. Kalau orang awam tu tengok hang duduk kat mana. Duduk memang pergi masjid. Masjid tu duduk ceramah ya, tafsir hadis, tak ngaji fiqh langsung. Dia mu'din ahli ulama. Siapa tak ada orang reti. Yang tu tahu tafsir hadis, fiqh dia apa menggelabah. Yang tu orang yang tahu hukum tu tak ada mu'din ahli ulama. Jadi biasanya kalau bukan tempat pengajian, nama dia mu'din ahli ulama. Itu saya sebut ni, ulama tu masyhur sebut kita, bukan ulama tu maksudnya ulama tu tok guru, ahli mujtahidin bukan, tapi ulama tu orang yang tahu hukum solat. Hukum yang tahu berkenaan dengan hukum solat tersebut. Okey. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.